Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak ceritakan dua kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Untuk kisah pertama ni saya akan gunakan nama samaran Kadir. Kadir adalah seorang pesara tentera. Dia ni memang dia orang KL. Kadir ni orang KL. Tapi dia banyak habiskan masa dia di Temerloh. Sebab dia ada satu dusun buah-buahan dekat Temerloh. Dusun Kadir dekat Temerloh tu terletak berhampiran dengan hutan, bersempadan dengan hutan. Kadir kenal ramai orang dan dia ada ramai kawan. Dia ada ramai kawan dekat KL, dekat Temerloh, di kampung-kampung. Selepas tamat berkhidmat sebagai seorang tentera, Kadir dia suka habiskan masa dia pergi berburu dan usahakan kebun buah-buahan dia. Selalunya Kadir ni kalau dia nak pergi ke dusun buah-buahan dia tu ataupun nak pergi memburu, dia akan bawa jeep. Dia ada sebuah jeep. Bila dah kenal ramai orang ni, dah ada ramai kawan, adalah 3-4 orang yang suka memburu. Dalam 3-4 orang kawan Kadir yang selalu pergi memburu bersama dengan Kadir ni, adalah seorang ni yang bernama Awang, nama samaran. Awang ada satu kelebihan. Dia pandai mencari madu. Umur Awang dah sekitar 55 ke 60 tahun macam itulah pada masa tu. Tapi kalau tengok pada tubuh dia, memang tak nampak macam orang umur 50-60 ni. Badan jenis tegap berketul-ketul. Masih lagi kuat dan juga sihat. Dan Awang juga mempunyai ilmu hutan yang sangat tinggi. Memang selalulah Kadir ni pergi memburu dengan dia. Kejadian ni berlaku sekitar bulan 7 tahun 2001. Pada satu hari, Kadir dan juga kawan-kawan dia 3-4 orang ni merancang nak pergi memburu. Jadi termasuklah si Awang ni. Jadi diorang semua pun naiklah jeep Kadir. Pergilah menuju ke arah dusun buah-buahan Kadir yang dekat Temerloh tu. Bila dah sampai dekat dusun tu, parkinglah jeep dekat situ. Masa tu semua dah bawa kelengkapan memburu lah. Senapang, kemah, semualah. Sebelum nak masuk ke dalam hutan tu, Awang ada bercakap dengan Kadir dan juga kawan-kawan yang lain. Banyak dia berpesan pada masa tu. Dia pesan kalau dah masuk dalam hutan ni, kalau boleh kena kurangkan bercakap, kena banyakkan berzikir dalam hati, baca ayat-ayat Quran dalam hati. Kalau nampak apa-apa yang pelik jangan tegur. Kalau dah ternampak tu jangan pandang lama-lama. Kira macam tu lah. Biasanya Kadir tak pesan banyak macam tu. Ini bukan first time Kadir dan juga rakan-rakan lain pergi memburu bersama-sama dengan Awang. Daripada situ Kadir dah boleh agak hari ni tak sama macam hari-hari biasa. Lepas dah berpesan macam tu, Kadir, Awang dan juga beberapa orang kawan yang memburu ni mulalah masuk ke dalam hutan berjalan kaki. Diorang macam biasalah kalau dah masuk hutan ni memang 3-4 hari baru keluar. Maknanya diorang ni memang dah rancang daripada awal akan bermalam dalam hutan. Lebih kurang setengah perjalanan nak sampai ke tengah-tengah hutan, tiba-tiba Awang berhenti. Awang berhenti berdiri tegak, tak bergerak. Yang lain-lain ni pun berhenti ikut Awang. Termasuklah dengan Kadir. Tak ada seorang pun yang bercakap pada masa tu. Semuanya senyap. Lama jugalah keadaan macam tu. Lebih kurang 3-4 minit. Dan pada masa tu, Kadir perasan di sekeliling hutan ni langsung tak ada bunyi haiwan. Tak ada bunyi serangga, tak ada bunyi cengkerik ke apa, tak ada. Lepas 3-4 minit tu, Awang berpaling ke arah kawan-kawan ni. Dan dia pun cakap. Awang bercakap menggunakan nada yang perlahan. Awang kata, ada benda nak main-mainkan kita sekarang ni. Nak bergurau dengan kita. Bila dah dengar Awang cakap macam tu, Kadir dan juga kawan-kawan yang ikut memburu ni sekadar mengangguk faham. Dan Kadir pada masa tu mula membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang dia ingat. Baca dalam hati. Diorang pun teruskan perjalanan. Pada masa tu dah malam. Pada pukul 9.30 malam, sekali lagi Awang berhenti. Dan yang di belakang Awang ni, semuanya ikut berhenti. Masa tu diorang semua ternampak ada satu benda yang besar melintang dekat depan laluan diorang. Benda tu adalah ular sawa. Ular sawa yang sangat besar. Katanya Kadir, saiz ular sawa tu memang luar biasa besar. Kalau dililit badan ular sawa tu, boleh menyamai ukur lilit 1 tong drum. Memang besar lah, besar sungguh lah. Ular sawa tu cuma nampak badan je. Kepala tak tahu duduk kat mana, ekor tak tahu duduk kat mana. Ular tu melintas jalan. Nampaklah badan dia bergerak. Masa tu Awang bagi isyarat supaya lepak dulu dekat situ. Kita bagi ular tu lintas dulu jalan. Masa Kadir dan juga kawan-kawan dia tunggu ular ni melintas,
Diorang semua terdengar satu suara. Suara orang tua ketawa. Entah daripada mana datangnya suara tu. Padahal diorang ni berada di tengah-tengah hutan pada masa tu. Memang tak logik. Tak tahu suara siapa yang ketawa tu. Bila ular tu dah habis melintas, dah tak ada dah dekat laluan tu, diorang pun sambung perjalanan. Lebih kurang sejam setengah selepas tu, lebih kurang pukul 11 malam, Awang bagi isyarat untuk berhenti. Jumpa satu lokasi yang sesuai untuk dirikan kemah. Dekat kawasan tu ada anak sungai dan ada pokok-pokok balak yang bersaiz besar. Diorang pun berkemah lah dekat situ. Lebih kurang pukul 11 lebih macam tu, bila dah siap set up kemah semua dah ready nak tidur, tiba-tiba Awang daripada baring, dia terus berdiri tegak. Lepas tu, Awang berjalan menuju ke depan satu pokok balak yang sangat besar ni. Awang tercegat berdiri kat situ, tak buat apa-apa. Lama dia berdiri, lebih kurang 7-8 minit. Kadir dan kawan-kawan yang lain pada masa tu cuma tengok je. Dia tak faham apa yang Awang sedang buat. Lepas tu, lepas dah berdiri depan pokok balak yang besar tu lebih kurang 7-8 minit, tiba-tiba Awang berjalan menuju ke anak sungai. Kadir dan juga kawan-kawan yang lain ni perhati je apa yang Awang buat. Rupanya Awang pergi ke anak sungai tu, dia nak ambil wudu. Dia ambil wudu, dia berjalan balik dekat kemah dia. Lepas tu dia solat. Dia solat sunat 2 rakaat. Bila Awang dah selesai solat tu, semua tidur. Dan Alhamdulillah, pada malam tu tak ada apa-apa masalah, tak ada apa-apa gangguan. Keesokan harinya, diorang pun mulalah berburu. Dapatlah ayam hutan. Tak tahulah berapa ekor, tapi dapatlah. Dan pada malam harinya, lebih kurang pukul 8.45 malam macam tu, diorang pun mulalah panggang ayam tu dan makan sama-sama. Bila dah selesai makan tu, sisa-sisa makanan tu diorang timbus dalam tanah. Bila dah selesai semua, tiba-tiba sekali lagi Awang berdiri. Awang berdiri dan kali ni dia menghadap ke hulu sungai. Sama juga macam semalam. Berdiri kaku menghadap ke hulu sungai. Lebih kurang 5-6 minit. Lepas tu Awang bagi tahu dekat Kadir dan juga kawan-kawan yang lain. Esok kita jangan memburu. Esok kita pergi cari madu pula. Kadir dan juga kawan-kawan yang lain ni setuju je lah. Ikut je apa yang Awang cadangkan. Keesokan harinya, diorang semua pun ikutlah Awang ni pergi cari madu. Untuk cari madu, diorang perlu masuk lebih dalam lagi ke dalam hutan. Akhirnya jumpalah satu pokok ni, tak tahulah pokok berapa dah pada masa tu. Satu pokok ketapang yang sangat tinggi dan sangat besar. Katanya Kadir, saiz pokok ketapang tu lebih kurang 3 pemeluk. 3 pemeluk orang dewasa. Bila dah sampai dekat bawah pokok ketapang tu, Awang ni buatlah persiapan. Barang-barang yang perlu semualah. Dia bawa lampu yang dekat dahi tu, tali ke apa tak tahulah yang dia perlu. Tepat pukul 8 malam, Awang pun nak mula panjat pokok ketapang tu. Awang tahu pokok mana yang ada sarang lebah. Sebab Awang ni dia dah biasa cari madu. Kata Awang, pokok ketapang ni memang pokok kegemaran lah untuk lebah ni buat sarang dan hasilkan madu. Sebelum Awang panjat pokok tu, dia berpesan sekali lagi dekat kawan-kawan dia ni, termasuklah Kadir. Awang pesan supaya jangan buat bising, jangan tegur bila nampak apa-apa yang pelik, dan bila nampak benda-benda yang pelik ni jangan tenung lama-lama, dan banyakkan baca ayat suci Al-Quran dalam hati. Masa tu Kadir sekali lagi rasa tak sedap hati sebab dia dah banyak kali pergi berburu, ikut Awang ni masuk hutan, tapi Awang tak pernah banyak berpesan macam ni. Kadir tahu ada benda yang tak kena dalam trip kali ni, trip berburu dan juga trip mencari madu pada kali ni. Sebab Awang ni banyak sangat berpesan. Lepas dah habis berpesan tu, pukul 8.85 minit macam tu, Awang pun mula panjat pokok ketapang naik ke atas. Yang dekat bawah ni mampu tengok je lah. Kadir dan juga beberapa orang kawan ni tengok je dekat bawah. Bila Awang dah sampai dekat atas, betul-betul dekat atas, tiba-tiba ada angin bertiup di kawasan tu. Angin sepoi-sepoi bahasa. Kadir dan juga kawan-kawan yang lain dekat bawah ni mulalah menyuluh ke arah sekeliling. Bila diorang suluh dekat sekeliling, tak ada nampak pun daun-daun pokok-pokok kecil ni bergoyang ke apa, tak ada. Masa tu diorang semua tiba-tiba rasa meremang, rasa seram sejuk pada masa tu. Dan pada masa itulah diorang semua terdengar suara mengilai daripada arah atas pokok. Bila Kadir dan juga kawan-kawan ni mendongak ke atas, masa itulah diorang nampak ada satu lembaga ni, lembaga seolah-olah kain yang buruk, sedang tak apung-apung terbang mengelilingi pucuk pokok ketapang tu. Masa tu, Kadir dan juga kawan-kawan yang lain ada bawa senapang seorang satu. Diorang dah pegang senapang tu kemas-kemas pada masa tu. Dan diorang tak henti-henti membaca ayat suci Al-Quran dalam hati. Itulah kali pertama Kadir dapat melihat penampakan makhluk halus betul-betul depan mata dia. Tak lama lepas tu, orang-orang dekat bawah ni, Kadir dan juga kawan-kawan dekat bawah ni, terdengar suara Awang
daripada atas pokok ketapang tu. Dia dah berada dekat tempat yang sangat tinggi, dekat dengan pucuk pokok ketapang pada masa tu. Awang azan pada masa tu, kuat dia azan. Masa awang azan tu, suara mengilai tu makin kuat. Kali ni datang daripada banyak arah. Bila Kadir dan juga yang lain yang ada dekat bawah ni terdengar suara tu ada tiba-tiba jadi banyak, diorang ni pun suluh lah dekat mana datangnya suara tu. Bila diorang suluh, rupanya ada 2 ekor lagi benda tu. Ada yang sedang terbang, ada yang sedang duduk bertenggek dekat atas dahan pokok balak. Masa tu diorang memang menggigil habis lah, memang ketakutan. Tapi diorang tak lari. Yelah, nak lari kat mana kan, dalam hutan. Tak lama lepas tu diorang pun nampak lah awang ni mula turun. Awang turun sambil membebel. Yelah aku nak turun lah ni. Macam tu lah kata awang. Mungkin awang sedang bercakap dengan benda tu. Lebih kurang 10 minit awang ambil masa untuk sampai ke bawah. Bila awang sampai ke bawah, awang bagi tahu dekat Kadir dan juga kawan-kawan ni, jangan pandang dekat atas. Tapi diorang pada masa tu macam tak berapa dengar apa yang awang cakap. Diorang masa tu memang dah pandang ke atas. Rupa-rupanya ada salah seekor makhluk tu yang ikut awang turun ke bawah. Benda tu merangkak dekat pokok ketapang tu, menghala ke bawah. Masa tu Kadir dan juga kawan-kawan yang lain ni memang nampak jelas benda tu. Benda tu badan dia cuma ada separuh aja. Dan kain yang membalut badan dia tu berwarna putih ke kuning-kuningan. Benda tu berhenti betul-betul separas kepala dia orang. Maknanya tak rapat ke tanah lah. Benda tu melekat aja dekat batang pokok ketapang tu. Katanya Kadir, benda ni adalah langsui dan bau dia sangat hancing, sangat busuk. Bila awang dah sampai dekat Kadir dan juga kawan-kawan yang lain ni, awang pun cakap lah, korang jangan pandang lah benda tu. Tapi masa tu Kadir dan juga kawan-kawan ni memang tak boleh nak buat apa dah. Mata dia orang terpaku pandang ke arah benda tu. Bila awang tengok keadaan Kadir dan juga kawan-kawan dia yang lain ni dah macam tak sedar, asyik pandang aja dekat benda tu, awang jadi risau. Risau kalau ada yang pengsan ataupun kena rasuk. Awang pun mula ikhtiar. Awang tunduk dan dia ambil segenggam tanah. Dia pun bacalah doa ataupun ayat suci Al-Quran, tak pastilah. Dia tiup dekat tanah tu, dia tiup belah kanan, belah kiri, kemudian dia campak. Dia campak tanah tu kena dekat makhluk tu. Bila tanah tu kena makhluk tu nampak macam terkejut. Dan terus hilang. Bila makhluk yang melekat dekat batang pokok ketapang tu dah hilang, yang 2 ekor lagi dekat atas tu masih ada. Jadi awang pun mulalah bercakap dengan nada yang kuat. Kami datang dekat sini nak cari rezeki, bukan nak kacau korang. Dan kami dah nak balik. Janganlah ganggu kami. Lepas awang cakap macam tu, suara mengilai tu perlahan-lahan hilang. Bila suara mengilai tu dah tak kedengaran lagi, awang, Kadir dan juga kawan-kawan yang lain ni mula beredar daripada tempat tu. Lebih kurang pukul 12.30, 12.30 tengah malam, barulah diorang semua sampai dekat tapak pengemahan diorang yang ada anak sungai tu. Lepas dah siap letak barang-barang semua, awang terus pergi dekat anak sungai. Dia bersihkan diri, dia ambil air semayang, dan dia pun mulalah solat sunat. Pada malam tu, Kadir dan juga kawan-kawan yang ikut awang ni memang tak tidur. Diorang ambil senapang dan isi peluru. Isi peluru sampai penuh. Yang tidur awang seorang je malam tu. Malam tu, dekat kawasan tempat diorang berkemah tu, tak ada sebarang gangguan. Mungkin sebab berkat solat sunat yang awang buat sebelum dia tidur. Keesokan paginya, diorang semua pun mula berkemas. Dan dah ready nak balik. Tapi sebelum diorang balik tu, awang ada pesan. Kita pergi dekat sungai, kita mandi dulu. Mandi sekali dengan pakaian semua. Baju, seluar, semualah. Awang kata, benda tu adalah sebagai petua dan juga ikhtiar. Supaya tak nak bagi benda ni ikut sampai ke rumah. Sebab masing-masing memang dah ada keluarga, dah ada anak, dah ada isteri. Kalau benda tu ikut sampai kat rumah, susah nanti. Benda tu kacau anak isteri. Dipendekkan cerita, diorang semua pun selamatlah keluar daripada kawasan hutan. Bila diorang semua dah sampai dekat jeep yang parking dekat dusun Kadir ni, masing-masing dah mula rasa tak sedap badan. Dan ada salah seorang kawan ni yang pengsan masa tu. Dipendekkan cerita, diorang semua pun selamatlah sampai ke rumah masing-masing. Dan pada masa tu, semua orang demam. Kadir sampai 4 hari demam. Kadir kata demam tu adalah demam terkejut. Terkejut sebab nampak makhluk gaib tu. Yang tak demam, tak ada apa-apa, cuma seorang je. Awang seorang je tak demam. Awang ni, keesokan harinya, dia boleh pergi ke pasar, jual madu yang dia dapat tu. Punya terror si awang ni. Kisah kedua ni adalah hasil kiriman email daripada seorang penonton yang bernama Hana. Kisah ni berlaku sekitar tahun 80-an. Pada masa tu Hana ni masih lagi kanak-kanak lah. Berusia sekitar 5 ke 6 tahun macam tu. Hana dan juga mak ayah dia pada masa tu balik ke kampung. Kampung tu lokasi dekat mana tak tahulah sebab Hana tak bagi tahu negeri mana dan daerah mana.
Di kampung tu ada rumah nenek Hana. Di rumah nenek Hana tu ada nenek Hana dan juga seorang mak saudara Hana. Nama mak saudara Hana adalah Makcik Yani. Dipendekkan cerita, pada satu hari ni Hana tidur dekat rumah nenek dia, tidur waktu siang. Tak pastilah dia tidur start pukul berapa, tapi bila dia bangun tu, dia sedar tu dah pukul 5 lebih. Dia tengok dekat rumah tu cuma ada Makcik Yani seorang je. Mak ayah dia tak ada, nenek pun tak ada. Jadi si Hana ni mula menangis-nangis nakkan mak ayah dia. Biasalah budak-budak baru bangun tidur macam tu lah. Makcik Yani sendiri pun tak tahu sebenarnya diorang semua ni pergi mana, mak ayah Hana dan juga nenek ni pergi mana. Jadi pada masa tu Makcik Yani ni memang puas lah nak pujuk si Hana ni, suruh berhenti menangis. Tapi Hana sama juga tak berhenti-henti menangis. Makcik Yani dah mula buntu, tak tahu nak buat apa. Akhirnya Makcik Yani pun pimpin tangan Hana dan bawa keluar rumah. Makcik Yani bagi tahu Hana, jom kita cari mak dengan ayah Hana. Padahal pada masa tu Makcik Yani pun tak tahu mak ayah dia pergi mana. Makcik Yani ni konon-konon je lah pergi cari sekeliling rumah nenek tu. Tapi tak jumpa. Bila dah sampai dekat belakang rumah, tiba-tiba tergerak hati Makcik Yani ni untuk pergi ke belakang lebih dalam lagi. Entah kenapa, tak tahulah kenapa macam tu. Hati dia tergerak nak pergi ke arah belakang. Jadi Makcik Yani pun pergilah berjalan kaki dengan Hana. Pergilah ke arah belakang rumah. Dekat belakang rumah tu memang tak ada apa-apa. Cuma ada semak belukar je. Tapi sebab nak pujuk si Hana ni, Makcik Yani ni bawa je lah berjalan dekat situ. Lupa nak bagi tahu, Makcik Yani ni muda lagi pada masa tu, baru umur belasan tahun. Jadi mungkin buat keputusan tu pun tak berapa nak fikir panjang lah. Masa tu dah pukul 6 lebih. Dah dekat pukul 7 pada masa tu. Jadi keadaan di sekeliling mula menjadi gelap. Bila dah 15 minit berjalan dekat belakang rumah tu, tiba-tiba Makcik Yani dan Hana nampak ada sebiji rumah kayu terletak lebih kurang 100 meter dekat depan diorang. Jadi Makcik Yani pun pergilah ke arah rumah kayu tu. Rumah kayu tu jenis lama lah, jenis yang tinggi tu. Bila Makcik Yani dan juga Hana dah sampai depan rumah tu, diorang nampak ada 2 tingkap yang terbuka. Tingkap jenis daun macam tu. Dan dekat tingkap yang terbuka tu ada 3 orang gadis. Kepala gadis tu ketiga-tiganya berada di luar tingkap, macam di hulu macam tu lah. Dan rambut dia terjurai ke bawah. Ketiga-tiga gadis tu mempunyai rambut yang sangat panjang, mungkin melebihi paras pinggang. Bila dah nampak ada orang tu, Makcik Yani ni cuba bertanya lah. Maaf nak tumpang tanya, ada nampak tak seorang perempuan tua dan juga sepasang suami isteri lalu dekat kawasan ni? Budak yang saya pimpin ni adalah anak dia orang. Lepas Makcik Yani tanya macam tu, ketiga-tiga orang gadis ni pandang sesama sendiri dan mula ketawa. Tapi bukanlah ketawa yang kuat, macam menyindir. Makcik Yani tak faham pada masa tu kenapa 3 orang gadis ni ketawa, apa yang kelakar. Jadi Makcik Yani tanya sekali lagi, maaf, kalau boleh nak tanyalah, ada nampak tak seorang perempuan tua dan juga 2 orang sepasang suami isteri lalu dekat kawasan ni? Budak yang saya pimpin ni adalah anak dia orang, dan yang tua tu adalah nenek kepada budak ni, iaitu mak saya. Ada nampak tak dia orang lalu dekat kawasan ni? Dan sekali lagi, 3 orang gadis tu tak jawab pun soalan tu. Dia orang sekadar ketawa aja. Ketawa dengan nada yang perlahan. Makcik Yani dah mula rasa tak sedap hati pada masa tu. Makcik Yani mula pegang tangan Hana, pusing ke belakang dan mula berjalan menuju semula ke arah rumah nenek. Baru je beberapa langkah nak tinggalkan rumah tu, Makcik Yani dan juga Hana dapat dengar daripada belakang dia orang, suara gadis 3 orang tu ketawa makin kuat. Makin jauh makin kuat suara 3 orang gadis tu ketawa. Makcik Yani daripada berjalan biasa dah jadi berjalan laju. Heret tangan Hana pada masa tu. Tapi Hana cerita, dia ingat lagi, masa kejadian tu berlaku, dia langsung tak takut. Dia cuma pelik aja, kenapa kakak-kakak tadi yang 3 orang dekat rumah kayu tu ketawa. Bila Makcik Yani dan juga Hana dah sampai dekat rumah nenek, dia orang tengok mak ayah Hana dah ada dekat situ, dah sampai. Termasuk dengan nenek. Bila dia orang berdua sampai aja dekat situ, terus kena marah. Nenek terus marah Makcik Yani. Kau pergi mana bawa si Hana ni? Lepas tu Makcik Yani ni ceritalah. Tadi Hana menangis, tak henti-henti menangis. Dah dekat pukul 7 pun menangis lagi. Jadi saya tak tahu nak buat apa, saya keluarlah rumah. Konon-konon nak cari mak ayah si Hana ni lah. Cari sampai kat belakang rumah. Bila dah sampai belakang rumah tu, tengok-tengok ada satu rumah kayu ni. Ada 3 orang gadis. Kita orang tanyalah. Saya pun tanyalah 3 orang gadis tu, ada nampak ke tak mak ayah budak ni? Tapi dia orang ni ketawa je, dia ceritalah semua. Nenek pada masa tu terkejut, sebab nenek tahu dekat belakang tu tak ada rumah pun, tak ada apa-apa pun. Dan sebenarnya Makcik Yani pun tahu dekat belakang tu sebenarnya tak ada apa-apa pun.
Cuma pada masa tu dia seolah-olah macam tak berapa sedar apa yang dia buat. Tapi pada masa tu semua orang bersyukurlah, nenek dan juga mak ayah Hana ni bersyukur tak ada apa-apa yang buruk berlaku kepada makcik Yani dan juga Hana. Sampai sekarang ni Hana masih lagi ingat, masih segar dalam ingatan dia macam mana rumah kayu yang tinggi tu, dan macam mana rupa 3 orang gadis yang berambut panjang tu. Dan Hana masih lagi ingat macam mana suara 3 orang gadis tu ketawa. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.